Aidilfitri merupakan tanda kemenangan setelah mengharungi berbagai cabaran ketika sebulan berpuasa. Namun bagi sebagian insan di sekeliling kita, cabaran serta dugaan yang dihadapi dalam hidup bakal berterusan. Adakah kehadiran Syawal membawa bersama cahaya bagi mengatasi mendung yang meliputi diri? Saya cukup gembira saya dapat belikan anak saya baju. Yang tiga beradik saya dapat belikan, dan saya dapat bantu mak bapak saya macam beli barang untuk masak buat hari raya kan. Tentunya sesuatu yang lazim dilakukan setiap kali menyambut Aidilfitri. Namun buat Encik Rizal Osman 43 tahun, persiapan untuk berhari raya cukup bermakna. Sejak beliau dapat tahu menghidapi penyakit bara otak September lalu, peluang menyambut 1 Syawal bersama orang-orang yang disayangi begitu penting baginya. Masih terngiang-ngiang di dalam ingatan ketika pertama kali mendapat khabar yang merubah segalanya. Malam tu saya kena hari Khamis pukul 5 minit pagi dalam keadaan sawan, fit. Mata saya rolling, berbuih. Saya terpekik, tapi saya tak tahu keadaan saya situ. Saya memang tak tahu, tak rasa sakit. Tiba-tiba saya tahu saya pak hospital hari yang ketiga. Masa ambulans bawa saya pergi NUH. Bagi Rizal, bukan nasib dirinya yang dirunsingkan kerana beliau berserah kepada takdir. Sebaliknya yang difikirkan adalah keperluan 3 orang anaknya yang sedang membesar serta penjagaan ibu bapanya yang berusia lanjut. Oleh itu, Rizal terus berikhtiar untuk memastikan penyakit parahnya dapat dikawal. Memang saya akui memang sedih, cukup sedih lah. Kita akan tahu yang hidup kita lama ke tidak tu memang teringat masa tu. Doktor ada cakap dengan saya yang jarak masa tu setahun. Jadi saya harus prepare dan tabah. Tapi saya lawan. Saya tahu yang kita Allah Ta'ala yang tahu kita punya ajal. Itu je. Encik Yusof Ismail yang sehari-hari berinteraksi dengan para pesakit bara di Persatuan Ain cukup memahami hati budi mereka. Rata-rata beban yang dihadapi golongan ini dapat dirangkumkan kepada 3 perkara: sudut emosi, kerohanian serta keuangan. Masalah utama mereka ialah masalah emosi. Kan susah untuk mereka menenangkan jiwa mereka kerana tekanan yang amat berat. Bercakap tentang kalau masalah emosi sudah barang tentu berkait dengan masalah mental. Right? Kalau kita tengok ni afektif itu maknanya emosi, dan ini kognitif dari segi pemikiran. Right? Kerana bila dia terlalu, jiwa dia tak tenang, dia fikir bagaimana nak menyelesaikan bil mereka dan sebagainya. Jadi mereka menjadi orang yang bingung dan kusut. Rizal rasa beruntung kerana telah membeli insurans yang dapat bantu menampung kos rawatan serta harga ubat yang mahal. Juga kerana beliau masih bekerja, isu kewangan bukan jadi persoalan. Lantas beliau lebih menitik beratkan dan menghargai sesi kaunseling yang banyak membantu untuk mengawal tekanan emosi. Apa yang berlaku, mereka selalu bertanya, kenapa kata Tuhan tu Maha Adil, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tetapi kenapa memberikan kepada saya penyakit yang seperti ini? Saya orang baik. Kan kenapa orang yang jahat-jahat tak ada beri penyakit ini? Kalau mereka selalu bertanya dengan ini, mereka ada satu perasaan tidak redha, tak dapat menerima hakikat yang sebenarnya. Mujur Rizal sebelum ini pun memang bergiat aktif di masjid, khususnya Masjid Hussein Sulaiman yang terletak di Pasir Panjang. Selain menjadi tempat untuk mencari ketenangan jiwa, sokongan dan bimbingan ahli karya masjid membantu beliau untuk reda dengan nasib yang menimpa. Saya duduk dalam jemaah masa waktu solat maghrib. Tiba-tiba diorang sebut nama saya terharu dan saya sampai giring kepala, subhanallah. Sampai orang doa dengan saya, kita nak balik, nanti orang-orang tua ni kasih saya semangat, Rizal, ingat Allah Ta'ala. Dari mana dia datang sakitnya daripada dia dan obat pun daripada dia. Itulah saya suka saya dengar. Dan orang kasih saya tu yang very nasihat yang baik tu.
sakit dan kesan dari rawatan radioterapi tidak menghalang Rizal dari menunaikan tanggungjawabnya sebagai seorang Muslim. Walaupun ubat tu dah bulan lepas saya dah stop, tapi tetap ada efek dia punya lutut saya. Saya ada macam rukuk, macam nak tersembab. Tapi saya kuatkan diri saya. Memang rasa macam mabuk nak tersembab tempat kapet tu. Tapi saya kuatkan diri saya tarik nafas pelan-pelan. Saya bertawakal dengan Allah Ta'ala, kuatkanlah sampai habis solat. Semangat golongan pesakit bara untuk terus hidup seperti insan biasa tidak terlepas pandang oleh Persatuan Ain. Menyedari yang kehadiran 1 Syawal membawa erti yang cukup bermakna kepada golongan tersebut, berbagai usaha dilakukan agar dapat memberi sedikit keceriaan kepada mereka. Kami memberikan mereka habuan menyambut Hari Raya, iaitu ini memang tahun-tahun kami lakukan. Kami memberi mereka dari segi bentuk kewangan, tambahan daripada yang bulanan mereka dapat khusus untuk sambut raya, dan juga kalau kami dapat kesempatan macam tahun lalu, kami akan juga memberikan mereka pakaian. Kan ini kita tengoklah nanti macam mana, selalunya ada insya-Allah. Yang pasti, sambutan Hari Raya berjaya membawa sinar keceriaan dan buat seketika para pesakit bara serta anggota keluarga mereka terlupa sejenak masalah dan beban harian yang terpaksa dilalui. Memanglah kalau kita cakap menyambut Hari Raya, memang ada sikit kemeriahan, memang ada sikit keistimewaan untuk para pesakit kami. Kan, tapi ini semua alhamdulillah daripada penajaan. Matlamat kami ialah apabila sampai masa untuk sambutan perayaan dan kemeriahan, kami nak semua pesakit-pesakit kami merasai apa yang lain merasa. Bahawa bukan penyakit mereka tu yang boleh menghambat dan menghalang mereka daripada bersukaria menyambut kemeriahan saya. Inilah juga semangat serta iltizam yang ditampilkan oleh Rizal dalam menyambut Lebaran kali ini. Walaupun disambut dengan cara sederhana, banyak sebenarnya yang beliau syukuri kerana masih punya kesempatan berhari raya bersama orang-orang yang dikasihi. Anak saya tak mau pressure on them dan saya tak pernah nak sampai sekarang saya tak pernah explain dengan diorang saya sakit apa. Saya cuba nak gembirakan diorang. Saya cuba kesilakan diorang tak duduk dengan saya, itu je lah. Macam mana pasal diorang daripada kecil saya pun jaga diorang. Bila dah macam ini keadaan, saya doakan diorang hari-hari lah untuk diorang jadi anak yang soleh,